Dia ada cahaya tu kan. Okay, tak apa. Korang boleh tengok pada buku teks Saya nak untuk dia yang di rumah. Okay, Assalamualaikum. Okay, kita akan sambung kita punya kelas iaitu di bawah tajuk vektor. Okay, hari tu last sampai muka surat apa buku teks? Korang kat rumah kan? Kat rumah pun belajar hari tu. Sampai mana hari tu? Sampai? 217. Contoh berapa, Aish? Okay, yang kat rumah tolong respon. Yang kat rumah tolong respon. Ada orang ke tak? Ada, ada. Okay. Okay. So untuk hari ini kita akan sambung. Okay, iaitu kita akan masuk pada, kalau awak tengok ni hari tu kita dah tengok magnitude. Sampai contoh 3 ni dah? Dah belum? Dah. Contoh 4? Dah juga yang ni. So saya masuk, maksudnya vektor yang sama dah Selari belum? Okay. So kita tengok dekat sini contoh 5 Awak tengok dekat contoh 5. Okay. Dalam tajuk vektor kita akan tengok ada vektor yang selari, ada vektor sama. Okay. Jadi kalau awak tengok dekat sini, dia kata nyatakan setiap vektor pada raja di sebelah dalam sebutan C. So C tu yang warna merah tu. So C tu warna merah, awak kira ada berapa petak. Okay, kita kira dia ada berapa petak. Jadi kita akan tengok SR nanti berapa. Okay. Jadi kalau awak tengok C tu, dia gerak ke kiri 1. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Naik atas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke kiri dan 5 ke atas. So kita tengok dari R pergi ke S. R pergi S berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So yang naik atas pun 10 sebab dia sampai kat penjuru semua kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bermakna di sini R pergi S adalah 2C. Okay. Dan PQ dia tunjuk 3C, LM 2C. Kenapa L pergi M 2C? Sebab awak tengok dia mempunyai magnitude yang sama dengan RS iaitu jarak dia tetapi arah yang bertentangan. Okay. RS dia ke atas manakala LM dia turun ke bawah. Jadi dekat sini LM adalah negatif 2C. Macam tu. Okay. So itu vektor antara vektor ada positif dan negatif. Okay, kita tengok seterusnya. Okay, yang ini. Nyatakan setiap vektor dalam A. So kita tengok A. A tu berapa petak? 1 ke kanan, 2, 3, 4. Naik atas pun 4. Jadi tak payah kira semua pun tak apa. Awak kira yang selari dengan 4CX ni pun dah cukup. Dan kita tengok pergerakan yang P pergi Q, dia gerak 1, 2, 2 saja. So kalau tadi 4, di sini 2. Bermakna PQ sama dengan 1/2A. Faham? Okay, kemudian X. X you tengok anak panah ke bawah. Bila anak panah ke bawah, saya mula dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Image dia 6. Objek dia 4. So dia /2. Bermakna kat sini kalau awak tengok yang X ni sama juga dengan 3/2A. Tetapi A ke atas, so dia ke bawah dapat negatif. Okay, sebab arah ke bawah. Boleh? Okay, yang lain tu saya tak tunjuk. Cukup yang tu. Okay, jadi sekarang kita akan tengok. Okay, A dan B adalah vektor yang selari.
Kalau awak tengok dalam buku teks ni, dia menggunakan K sebagai dia punya koefisien dia, pekali dia. Okey, saya tak nak guna K, saya gunakan lambda. So, saya akan buat A equals to lambda B. Okey, kenapa saya tak nak huruf K? K adalah huruf biasa alfabet. Dan saya tak pasti vektor tahun ini dikeluarkan dalam huruf apa. Kalau saya dah biasakan kamu A equals to KB, tiba-tiba soalan peperiksaan dia guna huruf K. Kan? KH dengan J ke, macam tu lah huruf-huruf macam tu. So kalau awak dah terbiasa dengan K, nanti kalau contohnya vektor dia kata vektor GH equals to KH contoh. Tapi kalau kita dah biasakan guna huruf K sebagai kita punya koefisien dia, so kat sini ada K lagi sebab kat sini K kan. Saya takut dia akan jadi GH, you kata K kuasa 2K. Saya tak nak statement ini. Okay, jadi saya nak kamu gunakan lambda. Jadi awak tahu bila lambda iaitu kita jumpa dekat vektor bila dia kata selari atau segaris. Selari dengan segaris kita menggunakan yang sama. Okay, jadi kalau alpha beta dekat mana kita jumpa? Kat mana kita jumpa alpha beta sebelum ni? Kat mana? Jumpa tak alpha beta? Dekat mana kamu jumpa alpha dan beta dalam tajuk apa? Ya, dalam tajuk kuadratik. Fungsi kuadratik you ada alpha dengan beta iaitu dia punya punca, roots. Okay, sama ada equal root, different roots, semua tu. So kita guna alpha, beta. Okay, jadi kita akan tengok dekat sini. Okay, dia kata diberi PQ ialah vektor A. Okay, PQ adalah arah dari P pergi ke Q. Magnitude dia adalah A. Jadi dari P pergi Q A, Q pergi R adalah B. RS adalah negatif 2A, ST adalah 4B. Pasangan vektor manakah yang selari? Jadi selari ni janji huruf sama. Okay, dia punya huruf sama. Okay, jadi kalau kita tengok huruf dia, you tengok PQ dengan RS. Jadi PQRS. RS adalah negatif 2A. Okay, then dia kata kat situ kalau awak tengok, dia bagi PQ ialah A, then RS adalah negatif 2A. Maka RS sama dengan negatif 2PQ. Oleh itu PQ dan RS adalah selari. Kenapa? Sebab dia gunakan A. Kalau saya kata PQ dengan QR, adakah dia selari? Tidak. QR dia selari dengan ST. Okay, iaitu dia menggunakan sama. Kalau dia punya vektor dia sama, magnitude dia sama, arah dia sama, magnitude dia sama, itu dikatakan vektor sama. Selari ni tidak semestinya sama. Apa maksudnya selari? Okay, ini contohnya ini A pergi B, dan yang ini P pergi ke Q. So dua vektor ini adalah vektor selari tapi bukan sama. Dia tidak vektor sama. Kenapa tak sama? Sebab dia mempunyai magnitude yang berbeza. Okay? Jadi kalau sama tu semuanya kena sama. Okay, jadi kita tengok dekat sini contoh 7 diberi PQ ialah U, QR ialah 5U. Dia suruh kita tunjukkan bahawa PQR adalah segaris. Jadi kalau awak tengok dekat situ, okay, dia nak kita cari dia punya koefisien dia. Iaitu tadi dia guna huruf K, saya guna huruf R. So kalau awak tengok dia dah nampak PQU, QR 5U. Jadi dia kata QR 5PQ. Okey, tengok sekiranya kita nak menggunakan pengiraan, macam mana kita nak dapat 5? Okey, awak tengok PQ sama dengan kita buat lambda QR. Okey, sebab kat sini dia guna PQ dengan QR, itu yang diberi. Okey, jadi saya akan gunakan, awak tengok PQ saya apa? PQ saya ialah U dan lambda QR. QR saya adalah 5U. Jadi U saya potong. Okey. Jadi dekat sebelah U ni sebenarnya ada nombor iaitu 1. Maka lambda saya adalah 1/5. Jadi statement yang saya boleh keluarkan adalah PQ sama dengan 1/5 QR. Jadi kalau awak tengok statement yang saya keluarkan dengan apa yang ada pada buku teks tidak sama. Okey, tapi dia memberi maksud yang sama. Kenapa? Cuba awak susun.
Kalau saya buat QR, jadi 5 ni bawa pergi sana, maka saya dapat 5 PQ sama dengan QR. Maka dapatlah seperti yang dia tunjukkan. Okey? Jadi awak jangan risau. Kalau awak lepas periksa atau awak jawab soalan, kawan kata dapat lambda dia 5, awak dapat 1/5. Sebab mungkin kedudukan lambda itu berbeza. Macam yang ini awak tengok saya buat PQ equals to lambda QR. Tapi dalam penyelesaian ni dia buat QR dulu. Dia buat QR equals to lambda PQ. Sebab tu PQ lambdanya tidak sama. Boleh? Okay, so ingat bila soalan tanya je atau dia keluarkan pasal selari dan segaris, so awak kena cari nilai lambda. Dan kita akan cari nilai lambda dengan membandingkan vektor yang sama. Apa yang saya maksudkan vektor yang sama? Nanti kamu jumpa mungkin sini U tambah V, dekat sini ada juga 5U tambah 5V. Okay, jadi kita wujudkan lambda. Bila kita compare, you compare yang sama, U dengan U, V dengan V. Tu maksud kita buat bandingkan apa-apa vektor yang sebelah kanan samakan dengan sebelah kiri untuk kamu cari dia punya nilai lambda. Okay, clear? Boleh? Tak ada manusia ke? Boleh tak? Ada pun. Cubalah bersuara, subhanallah. Kena tanya 2 kali Besok engkau orang dapat anak, engkau tanya 10 kali baru anak engkau orang menjawab. Okay. Dan dia kata diberi vektor bukan sifar. Kat sini awak akan confuse. Vektor bukan sifar. Nanti kita buat sama dengan sifar. Okay. A dan B adalah tidak selari. Kenapa dia tidak selari? Okay, kalau awak tengok, dia kata H tolak 1A sama dengan K tambah 5B. Dengan keadaan H dan K ialah pemalar. Cari nilai H dan K. Kenapakah dua vektor ini dikatakan tidak selari? Yang kat rumah, tolong respon. Yang kat rumah, tolong respon. Tak ada orang kat rumah? Sebab? Cikgu. Ya. Vektor dia. Apa dia? Teruskan, Nabila. Sebab dia ada A dengan vektor tak sama. Ya, vektornya tak sama. Sebelah kiri A, sebelah kanan B. Jadi dia bukan vektor yang selari. Mungkin A ke arah, kalau A mungkin dia ke sana, dan mungkin ini awak punya A, manakala B pergi sini. Itulah dia dua vektor yang tidak selari. Okay, jadi bila dia kata vektor itu tidak selari, you nak compare. Tadi saya dah kata, bila you compare dengan huruf yang sama. Tapi sekarang sebelah kiri ada A, sebelah kanan tak ada A. Sebab tu kita ambil sebelah kiri A tu, H tolak 1. Okay, sebenarnya kalau awak nak lagi faham, dia akan ditulis seperti ini. Jap. Okay. H tolak A, H tolak 1A sama dengan kanan tak ada A, kosong A. Jadi A tak ada. Jadi H tolak 1 sama dengan kosong. Jadi kosong darab A tak ada, kosong. Kan? Jadi dapatlah H sama dengan 1. Sama juga dengan B. B berada di sebelah kanan tapi sebelah kiri tak ada B. Maka you ambil K tambah 5 sama dengan kosong. Sebab B kat sebelah kiri tak ada. Faham? So dekat sini bila dia digunakan sama dengan kosong apabila soalan kata tidak selari dan bukan sifar. Okay, tidak selari dan bukan sifar. Boleh? Okay, saya akan ajar tajuk ni menggunakan buku teks. Okay, tapi awak buat latihan gunakan modul. Dalam modul tu banyak sangat latihan yang diberikan. Okay, kita tengok di sini latihan 8.4. Okay, dia kata diberi AB ialah 5A, PQ adalah 20A. Ungkapkan AB dalam sebutan PQ jika AB selari dengan PQ. So awak ingat bila ayat dia selari, okay, dia kata AB selari dengan PQ. Terus letakkan lambda. Okay, you ambil nilai AB. AB kita 5A. 5A sama dengan lambda 20A. A, lambda kita 1/4. Maka kita dapat AB sama dengan 1/4 PQ. Pada pelajar yang buat PQ sama dengan lambda AB, maka dia dapat 20A
sama dengan lambda 5A. A potong, lambda dapat 4. Maka dia dapat PQ sama dengan 4AB. Kalau kita tengok tak sama, tapi dia serupa, memberi maksud yang sama. Faham? Okay, next kita tengok dekat sini. Okay, soalan nombor 2 masih sama, tunjukkan dia segaris. Segaris dengan selari sebenarnya menggunakan cara yang sama, pengiraan yang sama. Cuma kalau dia selari macam ini. Contohnya ini A, ini B. Then this one is your P, Q. Oops, sorry. Ini P, ini awak punya Q. Ini AB selari dengan PQ. Okey, AB selari dengan PQ. Manakala segaris, dia akan kata PQR. So, saya akan buat PQ equals to lambda QR. You still menggunakan lambda. Okey, cuba awak fikirkan apakah perbezaan antara selari dengan segaris di sini. Cuba awak tengok pada gambar ni, apa yang awak boleh cerita dekat saya. Dua-dua kita guna lambda, nak cari selari pun guna lambda. So kat sini saya akan kata AB equals to lambda PQ. Segaris pun kita guna lambda. Jadi macam mana kita nak bezakan, oh ini statement untuk selari, ini statement untuk segaris. Okay, siapa nak respon? Selari dan segaris. Okay, awak cuba tengok betul-betul, tak kisahlah apa yang awak faham. Daripada kalau saya kata A, B sama dengan PQ, PQ sama dengan QR. Okay, nanti, okay, kejap. Saya tak nak guna huruf QR, nanti confuse pula. Sini C, sini D. Okay. AB selari dengan CD. AB equals to lambda CD. Saya kata PQR adalah segaris. Saya guna PQ sama dengan lambda QR. So, saya menggunakan lambda untuk kedua-dua soalan ini. Jadi, apakah yang kamu boleh buat kesimpulan atau kamu boleh terangkan dekat saya? Macam mana saya nak bezakan itu adalah statement pasal selari, mana satu statement pasal segaris? Cuba. Kalau segaris, satu huruf tu mesti sama. Okey, kalau selari, awak tengok ada tak huruf yang sama? Tak ada. Yes, good. Kalau dia selari, you tak akan guna huruf yang sama. Sebab dia tempat yang berbeza. So, dia tak akan ada huruf yang sama. Segaris memang akan ada huruf yang sama. So, dia akan guna PQ lambda QR. Dia akan guna PQ equals to lambda PR. Di mana Q sama, P sama. Jadi, kalau awak dia dalam keadaan segaris, you akan nampak hurufnya sama. Akan ada huruf yang sama. Sebab jalan pengiraan sama. Apa yang awak buat untuk selari dengan segaris, pengiraan dia sama. Jadi kalau awak tak faham yang itu, so awak tak dapat bezakan kenapa dia segaris dengan selari. Boleh? Okay, yang kat rumah okey? Okey, yang kat rumah? Okey. Ya, ada soalan? Tak ada Jadi awak tengok nombor 3, diberi vektor bukan sifar tidak selari. So, bukan sifar tidak selari. Jadi kalau kita tengok, dekat sini U, dekat sini V. Jadi you tak boleh compare. Dia tak ada yang sama. Sebelah kiri U, sebelah kanan V. So, you buatlah dia sama dengan kosong. Boleh Okay, next. Tengok soalan nombor 6. Dia kata dalam segitiga PQRS sebelah tu di sebelah, QTRS ialah dua vektor yang selari. Diberi PT nisbah TS sama dengan 5, 3. Ungkapkan SR dalam sebutan QT. Dia nak SR dalam sebutan QT. Okey? Jadi sebenarnya kalau awak tengok dekat sini, okey? Ini P pergi T 5. Okey? T pergi S 3. Okey? Jadi kalau awak tengok TS kalau ikut dia punya nisbah, you akan buat TS, P dia bagi PT TS kan. Jadi you boleh buat PT equals to 5. Bila per tu saya akan buat keseluruhan.
5/8 PS. Faham tak? Faham tak? PT 5. PS kan 5 tambah 3, 8. Jadi saya buat PT sama dengan 5/8 PS. Okey? Jadi kalau awak tengok, kita tengok pada nisbah, kalau ambil T pergi ke Q atau Q pergi ke T dengan R pergi ke S atau S pergi R, samalah, maksudnya dia berubah arah aja. Okey, QT tu nisbah dia berapa agak-agak? Jadi kalau ikutkan nisbah, okay, contoh kita ambil situ 3, 5. Jadi kita akan gunakan TQ dengan SR. Mana yang lebih panjang yang mana? SR kan? Okey, jadi SR tu kalau awak tengok dia TS, T bagi S 3, keseluruhan 5. Jadi kalau TQ-nya apa? Dia nak SR, sorry. Dia nak SR. SR lebih panjang kan? So SR sama dengan apa dia? So kita kena tengok nisbah dia kat sini. Jadi ini maksudnya kalau letak 3, sini letak 5 lah. Dia berkadaran kadar yang sama. Maksudnya kalau awak tengok dekat situ, contohlah kita, sebab dia tak ada bagi ukuran apa-apa. Jadi kita akan kata let's say lah yang paling panjang PS. Kalau ikut yang yang garis condong ni, PS panjang kan? PS yang panjang dia akan sama dengan 8. Okey, saya ambil T pergi ke Q, yang kecil tu kita ambil dia untuk nilai, saya nak ambil dengan PT. PS, so saya akan kata 8 keseluruhan per 5 PT. Okey? Faham tak? PS yang daripada awal sampai ujung ni. PT yang sikit ni. Jadi dia 8/5. Okey. Jadi kalau S pergi R akan jadi berapa? S pergi R pergi berapa? Oh, saya tak boleh letak 5 kat situ. Dia yang keseluruhan, sorry. So dia akan jadi 8 lah. Faham tak? Kita menggunakan nisbah kat tepi tu. 8 tu mewakili segitiga yang besar. 8 mewakili segitiga yang besar. Okey, tengok sini. 8 tu mewakili segitiga yang besar. Segitiga yang besar, dia ni 8. Segitiga yang kecil atas, ini adalah 5. Ini awak punya QT, ini awak punya RS. Macam tu. Jadi, sekarang dia nak S pergi ke R atau R pergi S tu, dia akan jadi berapa? 8/5 lah. Faham tak? Ini 8, sini 5 saya ambil dekat yang tepi ni. Okey, jadi yang bawah ni dia sama dengan keseluruhan. Okey, jadi kalau awak tengok 8 ni keseluruhan dia, jadi awak akan ambil nilai dia. Okey, ni 8, yang ini bukan 3, yang ini ambil atas. Saya tersilap tadi sebab saya letak bawah 5. Okey, yang bawah ni akan jadi keseluruhan. Yang besar keseluruhan 8. Jadi maksudnya sini 8 kan. Jadi kalau dia separuh, kita akan kata 1/2 daripada keseluruhan. Tapi panjang Q pergi ke T, dia adalah 5 daripada keseluruhan. Kita ikut ratio kat tepi ni. Kita ikut ratio yang kat tepi ni. Kalau awak tengok, ini P pergi T 5. Oops. P pergi T 5, T pergi S 3. Keseluruhannya berapa? 8. Maksudnya yang paling besar 8. P pergi T berapa? 5. Jadi P pergi T, tapak dia apa? T pergi Q. Faham? Jadi kalau P pergi S, tapak dia apa? R pergi ke S. Dia yang besar. Jadi sekarang kita nak TQ yang kecil. Yang kecil. Jadi dia nak ungkapkan SR yang besar. Dalam sebutan TQ. Jadi SR kita kata 8/5 TQ. Faham tak? S pergi R 8/5 TQ. Sebab ini 5, sini 5. Ni besar ni 8. So yang ini kita ambil ratio dia 8 keseluruhan. Boleh? Boleh tak?
Jadi sebab kat sini dia tak bagi awak punya vektor lagi. Nanti kita akan tengok bila dia bagi vektor A, B itu lebih mudah untuk awak buat. Okay. Sebab lagi satu kat sini dia tak ada nilai-nilai vektor. Sebab dia nak kamu keluarkan, sebenarnya kat sini dia nak kamu keluarkan lambda dia. Dia nak kamu keluarkan lambda dia. PT 5, TS 3. Jadi kalau saya tuliskan dalam statement dia segaris, PT nisbah TS, dia kata 5 nisbah 3. Bila nak keluarkan dia punya persamaan, kan kita akan buat PT per TS sama dengan 5/3. So saya akan dapat di sini adalah 3 PT sama dengan 5 TS. Ini kalau dia buat PT dengan TS. Kalau dia buat QT dengan RS, so dia menggunakan konsep yang sama. Okay? Tak apa, nanti tengok yang seterusnya awak akan faham insyaAllah. Saya tak nak bincang ni lama-lama sebab dia tak ada, kalau dia ada U macam ni, awak nampak akan lebih mudah. Abang tolong padam yang X per 60 darab 100 tu bang. Okey. Okey, ini masih sama. Vektor tidak selari dengan vektor sifar. Okey, kita masuk pada penolakan dan penambahan dan penolakan vektor. Tambah tolak vektor. Okey, tambah tolak vektor. Okey, apa dia? Kita tengok kat sini. Penambahan dua vektor yang selari, kita tambahkan. Awak nampak 4A yang merah, 5A yang hijau. Bila tambahkan, sambung je lah jadi 9A. Oh, senangnya man kan? Ada juga orang nak drop. Okey. Dan penolakan dua vektor selari. Penolakan dua vektor selari iaitu awak tengok yang merah dia kata 7B. Yang hijau 4B. Jadi merah tolak hijau. Kan macam lampu isyarat je, takkan tak tahu kan? Tapi nak ambil lesen. Okey. Jadi awak tengok 7B tolak 4B. Awak dapatlah dia punya nilai 3B. Tolak je. Maksudnya 7B tolak 4B. 4B ke atas. Warna hijau tu ke atas. So kalau kita tolak, kita turun bawah. Berapa petak ni? 1, 2, 3, 4. So tolak, kita buang 1, 2, 3, 4. Turun 1, 2, 3, 4. Maksudnya yang ini kita tolak. Maka tinggallah yang ini. Tu dia warna hitam keluar. Okey. Nanti kena lukis-lukis ni ke? Yes, kadang-kadang kena lukis. Okey. Dalam penambahan dan penolakan kita akan ada dua hukum, iaitu kita guna hukum segitiga selari, kita akan guna hukum segi empat selari. Okey, sorry, ada satu lagi iaitu poligon. Poligon tu untuk apa-apa juga segi. Okey. Segitiga ni tak ada masalah. Dia segitiga A, B, C. Jadi kalau saya nak dari A pergi C, awak boleh buat A, B, B, C. Saya nak A, B, awak boleh, kalau saya kata dari A pergi B, A, C, C, B. Maksudnya kalau A pergi C, A, B, dari A pergi C, awak tengok A pergi C, saya gerak A, B, B, C. Saya ikut jam, kan? Tapi kalau saya nak dari A pergi B, saya akan ikut lawan arah jam. Dari A pergi ke B, dari B pergi ke A. So, saya sebut apa tadi? Dari A pergi B, awak akan gunakan A, C, C, B. Okay, saya padam balik. Kalau saya nak dari A pergi ke B, so laluan saya A, C, C, B. Maka saya dapatlah A ke B. Okay, kalau saya kata dari B nak pergi A, so saya akan patah balik B, C, C, A. Jadi dekat sini, awak ikut, kalau ikutkan nak ikut jam ke lawan jam tak ada masalah. Itu untuk segitiga. Okay. Kalau awak tengok dekat sini, dia kata hukum segitiga ini boleh digunakan pada penolakan dua vektor tidak selari. Okay. Untuk dua vektor tidak selari. Mana dua vektor tidak selari? Kalau awak tengok dalam segitiga ni, semua vektornya tidak selari. Okay. Tidak selari maksudnya awak tengok laluannya. Okay. Dia kata A tolak B. Okay. You tengok dari sini A. A yang warna merah. B, dia kata negatif B ke kiri. Jadi yang warna hitam tu jawapan. Sebab awak tengok dari sini, dari A ni kita gerak dan kita pergi sini. Ini apa? Ini A. Dan ke kiri tolak B. A tolak B. Warna hitam
Kita tengok dia kata A tolak B. Kenapa A tolak B ataupun dia buat tolak B tambah A? So warna hitam jawapan. So kita bermula dari sini. So awak tengok hijau tu ke kiri. Tapi saya tukar ke kanan. Macam tu. So dia jadi negatif B tambah A. Kalau ikutkan laluan dia, anak panah B tu ke kanan. Tapi kita nak pergi ke kiri. Jadi kita akan terbalikkan tanda. Okey, untuk penolakan dan penambahan segi empat selari. Okey, ni tadi saya baru buat dekat kelampak C. Untuk segi empat selari dia special. Hanya untuk segi empat selari. Kalau dia segi tiga, you ikut je lah. Ikut jam atau lawan jam atau nak pusing mana pun tak kisah, itu segi tiga. Tapi kalau segi empat selari, dia boleh digunakan apabila kamu menambah dua vektor yang tidak selari. Dua vektor tidak selari di sini adalah vektor A dengan vektor B. Tak selari. Satu A, satu B. Okey, tapi kaedah ini hanya boleh digunakan untuk segi empat selari. Iaitu awak tengok A saya ke atas, B saya mendatar ke bawah. Mana jawapan? Jawapan kita akan ambil yang di tengah. Ini jawapan kita. Okey? Satu lagi awak tengok. Okey, satu lagi. Kalau saya kata vektor saya ambil dari C pergi ke B, C pergi ke D, maka kita akan dapat jawapan kita di sini adalah C pergi ke A. Kita ambil tengah-tengah. Itu berlaku hanya untuk segi empat selari. Okey, tengok satu lagi saya bagi contoh. Kalau vektor saya dari D pergi ke A, D pergi ke C, apa jawapannya? Apa dia? Yes, jawapannya adalah D pergi ke B. Kalau saya kata B, A tambah B, C, jawapannya apa? Ya, B, D. Faham? Okey, kenapa sebenarnya awak tengok sini. Kalau saya kata A, B tambah dengan A, D. Okey, nanti kita tengok hukum dalam penambahan atau penolakan. Sebenarnya dekat sini you mesti guna huruf yang sama. Apa maksud saya? Kalau dia A, B, mesti tambah B. Barulah dia bergerak bersambung. Kalau awak kata A, B tambah C, D. Jadi dari B nak pergi C tau, lalu mana? Tak ada. Tapi kalau awak tengok dekat sini, saya kata ini betul. Kenapa? Sebab AB dan AD berada dalam segi empat selari. Kenapa kat sini? So AB tambah AD ni sebenarnya selari dengan BC. So AB, BC. So jawapannya AC. Jadi awak tengok lagi. Kalau saya kata CB tambah CD. Kalau ikutkan tak boleh. Sebab dekat sini B berjumpa dengan C. Tak boleh. Dia mesti jumpa huruf yang sama. Tapi untuk hukum segi empat selari, CB tambah CD sebenarnya CD. Okey, sorry. CB tambah dengan CD. CD tu dia selari dengan BA. Jadi A, maka jawapannya CA. Faham? Okey. Dia hanya berlaku untuk segi empat selari. Maksudnya kita akan tukarkan vektor yang dia bagi tu kepada vektor yang selari yang satu lagi. Boleh? Okey, kita tengok seterusnya. Ini yang dikatakan hukum poligon. Hukum poligon ni, kalau awak tengok dekat sini, kita mesti ikut jam atau lawan arah jam. Okey. Awak tengok ya dekat sini, yang saya kata tadi dia mesti bercantum. So awak tengok AB. AB, dia jumpa B. C, dia jumpa C. C, D, dia jumpa D. So jawapan kamu A, E. So kalau kita tengok AB, mana AB? AB tambah BC tambah CD tambah DE. Stop. So mana jawapannya? Kita bermula di sini, bermula di A, diakhiri dengan E. Maka jawapan kita adalah A, E. So ini dikatakan ikut jam. Okey. Awak tak boleh sesuka hati awak dari A. Contoh awak kata, tak naklah saya nak tukar. Tadi kalau segitiga tak kisah tau. A, B, C. Awak buat A, B, C, A. C, B, A, C. Boleh? B, A,
C, boleh. B, C, A, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau poligon yang lebih daripada segitiga, yang bukan segi empat selari, you tak boleh sesuka hati. Oh, nak pergi ni lah, dari A pergi ke D. Lepas tu mana? Dari D pergi ke B. Lepas tu mana? Lepas tu begini. Suka hati kau nak pergi jadi bintang. Tak boleh. Tidak boleh. Dia mesti ikut jam atau lawan arah jam. Okay, dan dia mesti bercantum. Kalau dia kata PQ, then you mesti sambung Q apa? You tak boleh PQ tambah AB. Tak boleh. Sebab dari PQ, Q nak pergi A tu lalu mana? Macam tu. So, dia mesti, sebab vektor dia adalah arah dan magnitude. You tak boleh ada arah, tak ada magnitude dia. Pergi mana? Kau pergi je lah kanan. Nak pergi bergerak ke kanan, gerak je kanan, tak berhenti-berhenti. Okay, so dia mesti ada arah dan magnitude. Baru kamu sampai ke tempat dia. Okay, jadi kita tengok di sini. Okay, jadi dekat sini tadi kita gunakan. Okay, you tengok dia kata raja di sebelah menunjukkan sebuah segi empat selari. Segi empat selari PQ. PQ dalam sebutan PS dan SQ. Saya nak PQ. Saya nak PQ. Saya nak PQ. Tapi saya kata saya nak PS dengan SQ. So PQ sama dengan apa? Jangan tengok jawapan dululah. Okey. Saya nak PQ tapi nak lalu PS dan SQ. Saya nak PQ. Jadi dia nak PS, SQ. Jadi PQ adalah PS tambah SQ. Dah cantik dah. PQ adalah PS tambah SQ. Kalau dia kata macam kat sini awak tengok PR. Dia nak P pergi ke R. Dia nak dalam PQ dan PS. Okay. Dia nak P pergi R. Dia nak PQ dan PS. Dia nak P pergi ke R. Tapi dia nak PQ. PQ yang ini. Okay, sekejap PQ yang hijau. PS yang hijau ni. Jadi apa yang awak boleh ambil? PS tu sama dengan apa? PS sama dengan apa? P pergi S sama dengan? P pergi S sama dengan apa? QR kan? QR. Faham tak? Maksudnya kan dia segi empat selari. Jadi walaupun kita nampak dia dua garisan yang tak selari warna hijau tu. Satu ke atas, satu ke kanan. Tapi kita boleh dapat jawapan warna pink tu. Kenapa? Sebab yang hijau PS sebenarnya sama dengan QR. So saya boleh pindahkan dia pergi ke sini. So kita dapatlah PS. PR kita. Nilai PR kita. Okay. Konsep dia tu yang kadang-kadang awak akan pening sedikit. Okay, tak apa. Biarkan dulu. Jadi kalau awak tengok dekat sini, benda ni boleh berlaku sebab segi empat selari. Jadi kalau awak tengok PS, PQ. Kenapa kita boleh guna PQ? Sebab dia segi empat selari. Sebenarnya PQ tadi sama dengan QR. Astagfirullahaladzim. PQ sama dengan SR. Mana dia dapat dia buat PQ? Oh, dia buat terbalik daripada saya. Saya buat PQ dulu, dia buat PS dulu. Awak faham tak? Dia macam ni ya. Kalau tadi saya terang, saya guna PQ dulu. Saya lalu bawah dulu, baru naik atas. Sekarang buku terang, dia naik dulu, baru dia mendata. Jadi tempatnya sama je. Awak tengok yang saya terang tadi, saya guna ini. Saya tak boleh padam. Okey, saya guna hijau tu, iaitu, awak tengok saya buat balik. Saya terang tadi iaitu dari PQ, QR. QR tu sama dengan PS. Tapi buku, sebab saya tak tengok kat buku tadi, buku dia buat PS dulu dan SR. Tapi benda yang samalah. SR, kenapa dia tak buat SR? Dia buat PQ. Kenapa? Sebab SR dengan PQ adalah seselari. Ini boleh berlaku hanya untuk segi empat selari. Okay, you tengok dekat sini. PQ ialah 2A tambah B. PS adalah 2B tolak A, ungkapkan PR.
Tadi kita dah buat dah. PR adalah PS tambah PQ. Awak masuk saja nilai dia. Okey. Kita tengok yang ini. Okey, sekarang awak tengok ni. Saya akan ajar awak satu kaedah. Tadi kita tengok gambar, kita conteng-conteng semua. So, kali ni saya tak guna conteng gambar. Saya nak kamu ready juga dengan kaedah ini sebab kita takut soalan peperiksaan dikeluarkan tanpa rajah. Okey, tanpa rajah. Okey, jadi kita tutup rajah. Okey. Kalau ikut rajah, kita refer je pada rajah tu. Kan? Okey, sekarang tak ada rajah. Awak tengok. Okey, penyelesaiannya ada sebenarnya di sini. Saya buat. Okey, saya akan ada buat sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan ni nanti jalan pengiraan, sebelah kiri jawapan. Apa yang dimasukkan jawapan? You ambil ini. A, B sama dengan A. Ada huruf besar. Arah dia, ada magnetik dia, huruf kecil. Apa lagi? A, E. Ambil dulu. A, E sama dengan B. Ini maksudnya yang dah lengkap. Mana yang belum lengkap? Yang belum lengkap adalah B, C sama dengan 1/3 AE. 1/3 AE. Apa AE? AE ada kat sebelah ni. AE ada kat sebelah. So, guna saja. AE adalah B. Sorry. Okay, huruf besar, huruf kecil. Dia berbeza. B. Jadi, BC adalah 1/3 B. Okay, settle. Kita buat yang satu lagi iaitu ED. ED 1/2 AB. Apa AB? AB adalah A. Bermakna E pergi D adalah 1/2 A. Settle? Okey, jawab soalan. Soalan nak CD. Cara nak jawab, awak tengok macam ni. CD. Yang penting kita tengok sebelah kiri kita ni, ada tak huruf C? Ada. Ada huruf D? Ada. Ada C, ada D. Maksudnya you boleh settle. Okey, kita tengok laluan kita. Sama ada kita menggunakan hukum segitiga atau lebih. Okey, awak tengok saya nak dari C diakhiri dengan D. Mula dengan C, akhirnya dengan D. Jadi, awak tengok sebelah kiri saja. Tengok sebelah kiri. So, alamak. Okey, jadi awak tengok sini. Soalan nak C pergi D. C pergi ke D. Dari C pergi ke D. Okey. Saya mesti mula dari C. Sebab saya ambil ini. Jadi saya ambil CB. Okey. Lepas tu tambah. Saya nak pergi D. D tu kawan dia apa? Sebelah D tu apa? E. Saya nak lastnya D tapi dia ada E. Bermakna saya kena kat sini pun kena E. E ada kat mana? AE. Tapi saya CB. Jadi saya kena ambil apa? BA. Macam tu. Ini tak ada gambar Ini tak ada gambar. Jadi kalau awak tengok CB. Okey. BA. Okey. Okey. EE. Okey. So kita dapat CD. Jadi kita ambil lah nilai ke atas yang kita dah kira. CB. Awak ada BC. Saya nak CB. Maka apa dia? Negatif 1/3 A. Kakak kat belakang, awak ada dengan saya ke terkejut? Terkejut sebab berangan? Fokus. Bersuara lah. Saya risau tak bersuara. Kalau dekat online pun tak bersuara. Ni kat belakang saya takut tiba-tiba hilang sekarang. Senyap je. Faham tak cakap. Nasib saya tu tentang mata dengan abang tu je. Abang kan? Lagi tadi saya tengok dia. Aku tengok dia pun angguk. Saya tengok kepala angguk. Okey. Yang lain ni senyap. Saya tak tahu ada manusia ke tak. Jangan, bila awak terlampau fokus pun, at least saya tanya, awak jawab. Saya sampai terfikir, aku ni syok sendiri ke ngajar ni, ya bang? Okey, pergi. Ya, nak tanya apa tadi? Saya ingat nanti saya syok sendiri. Kau mendengar, ni tadi saya tengok si Iqbal. Aduh, dah nak Adam.
Adam dah nak ngantuk berapa kali aku tengok je. Tapi tak kesian budak ni. Tak apalah sebab dia sebab jiwa dia nak drive kan? Tu yang dia rasa alamak. Sebenarnya tajuk vektor ni antara tajuk yang mudah. Saya nak menyampaikan konsep memang panjang ceritanya. Tapi awak tanya kawan yang dah belajar tajuk ini senang ataupun susah. Siapa yang dah belajar tajuk ni dia akan rasalah senang atau susahnya. Okey. CB negatif 1/3A. BA apa kakak BA? Okey, BA ialah negatif A. Respon lah. Barulah saya rasa syoknya mengajar kan. Ada orang. Ini dekat rumah pun aku ngajar. Tengok skrin. Dekat sini pun tengok skrin. Siapa bang nama kau bang? Siapa nama kau? Oh kau Riz. Okey. Riz ni soalan lalas malam saya biarkan je soalan dia. Kau tanya apa Riz malam? Soalan dia kan aku geram betul lah. Hai, tak apalah Riz, biar soalan tu saya dengan kau je yang tahu kan. Lalas dia tanya cikgu tak jawab. Riz padan muka. Soalan. Okey. Okey, B pergi A, so dia ialah negatif B. Okey, A pergi E. Ada kat atas, ambil je lah. E pergi D. Okey, tambahkan je. Tak ke ni macam darjah 1 belajar? Kan, A stand for apa? Apple. B stand for ball. Jadi you have apa tu? 1/3 apple. Tak mungkin jumpa negatif. Darjah 1 tak jumpa negatif. 3 apple tolak sebiji apple tambah sebiji bola. Macam tu. Susah ke? Tak ke sekarang? Sebenarnya algebra ni kamu dah kenal daripada tadika lagi. Tadika cikgu buat bunga-bunga kan? Gambar bunga, 3 kuntum bunga tambah dengan 4 kuntum bunga. Kau pewarnakan. Lepas tu kau tambahkan kira bunga. Takkan kau dah tingkatan 4 ambil AdMath nak jadi apa doktor, engineer kan? Takkan saya nak buat lagi gambar bunga-bunga, gambar ikan. Lepas tu bawa pensel warna. Dia sama je A tu. Kalau kau rasa tak boleh nampak A tu, kau nak tukar nama apa? Nama orang pun kau tak boleh. Tukarlah apa yang kau biasa. B, bola. Aku nak bola. Kau tulislah B tu bola. Kau jangan tulis B-O-L-A lah. Kau bayangkan je B tu bola. Kau je bayangkan sendiri. Jadi kalau saya kata 3 ekor ayam tolak 1 ekor lembu. Apa jawapannya? Yang kat rumah. Nabila diam. Yang kat rumah kecuali Nabila. 3 ekor ayam tolak 1 ekor lembu. Cikgu, ayam tak boleh tolak lembu. Aku tak kisahlah. Aku tanya yang kat rumah. 3 ekor ayam tolak 1 ekor lembu. Tolong jawab. Apa jawapannya? Dah pergi solat Zuhur ya yang kat rumah ni. Nabila tak bagi jawab, orang lain senyap lah ya. Megat. Megat lo yang buruk je nanti ni. Cikgu. Adlil. Megat tak jawab. Aku tak nak kau jawab. Diam Adlil. Adlil pun Megat diam. Adlil, jawab soalan saya. Senang je Adlil, bukan naik mat ni pun. 3 ekor ayam tolak 1 ekor lembu. Apa jawapannya? Alamak, tak boleh tekan kalkulator lah pula. Adlin? Nampak tak? Bukti. Hanya nama saja yang join. Tanpa orang. Lepas tu lepas ni dia PM saya, cikgu saya pergi toilet tadi. Itulah ayat-ayat korang. Adlin? Tak ada. Akram, 3 ekor ayam tolak 1 ekor lembu. Apa Akram? Tak boleh selesaikan. Tak boleh selesaikan. Jadi jawapannya apa? Megat kata itik. Itik. Memang macam Megat. Sebab Megat jalan macam itik. Okey. Jadi 3 ekor ayam tolak 1 ekor lembu. Jawapannya apa kakak? Suka kau je 3A tolak L. Aku kata 3 ekor ayam tolak 1 ekor lembu. Dia kata 3A tolak L. 3 ekor ayam tolak 1 ekor lembu lah. Jangan tukarkan pula. A dengan L pula. Okey lah, betul lah tu. Vektor. Itu jawabnya algebra. Ni awak selesaikan, awak dapat jawapan. Boleh? Okey.
Okay, yang ini dia aplikasi tau. Untuk aplikasi ni nanti saya akan buat lain sebab dalam modul dia banyak soalan aplikasi ni. Okay, Azan. Kak, pinjam modul jap. Sorry, Tan Kiri. Saya dah suruh buat kan? Modul. Ada kan? Sebab saya ada buat yang depan. Sepatutnya dah ada buat. Tengok Aish. Saya rasa dah 2 ke 3 muka surat saya suruh buat. Ada 153 Yang depan-depan tu kena buat juga dah. Kan? Okey. So lengkapkan yang ini sebagai tugasan awak. Okey, next class kita akan sambung seterusnya. Boleh? Ada beberapa soalan yang macam muka surat 155 ni saya suruh buat nombor 1 je. Sebab bawah tu soalan aplikasi. So itu saya perlu penerangan lebih lanjut. Sekarang saya nak sampaikan konsep yang asal dulu. Boleh? Okey, so kita stop sini. Jumpa next class. Okey, bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, bye.